Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera semua murid. Apa khabar? Diharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi kita dalam sesi PDP online pada hari ini. Dan untuk kali ini kita akan terus masuk ke dalam bab baharu bab 3 matematik pengguna. Untuk subtopik yang pertama yaitu simpanan dan pelaburan. Cikgu berharap di akhir penerangan cikgu ini, semua murid dapat mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Jangan risau, untuk kali ini tidak ada pengiraan yang akan kita buat, melainkan murid dikehendaki menghafal fakta-fakta penting berkenaan simpanan dan pelaburan. Itu sahaja. Kita lihat dahulu untuk simpanan. Konsep simpanan, ianya berkaitan dengan wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung ataupun laci. Bahkan boleh juga wang simpanan tersebut disimpan di dalam bank, dan bank akan memberikan pulangan kepada siapa yang menyimpan dalam bentuk pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan yang dibuat. Terdapat 3 jenis simpanan. Yang pertama, akaun simpanan, yang kedua, akaun simpanan tetap, dan yang ketiga, akaun semasa. Akaun simpanan. Terdapat 4 kata kunci ataupun fakta penting yang cikgu telah letakkan dalam slide ini di bawah pernyataan akaun simpanan. Yang pertama adalah wang lebihan boleh disimpan mengikut kemampuan. Yang kedua, yang menyimpan akan menerima kadar faedah, namun faedahnya kecil ataupun kurang sedikit berbanding akaun simpanan tetap. Dan setiap simpanan dibuat boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Selain itu, ciri penting dalam akaun simpanan adalah penggunaan kad debit di mesin ATM. Okey, seterusnya untuk akaun simpanan tetap, lihat ciri-cirinya. Yang pertama, simpanan dibuat untuk tempoh yang tertentu. Sama ada 3 bulan, 9 bulan, setahun, bahkan lebih daripada itu. Bergantung kepada syarat tempoh simpanan yang ditetapkan oleh pihak bank. Yang kedua adalah cirinya mempunyai kadar ataupun ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif, lebih tinggi, lebih menguntungkan berbanding kadar faedah yang ditawarkan oleh akaun simpanan. Selain daripada itu, terdapat tempoh matang yang perlu dipatuhi oleh siapa yang menyimpan dalam akaun simpanan tetap. Mungkin ada yang bertanya, bolehkah akaun simpanan ini wangnya dikeluarkan sebelum tempoh matang? Boleh sebenarnya, namun boleh jadi kadar faedahnya berkurang ataupun terbatal, bergantung kepada syarat yang ditawarkan. Dan yang keempat, yang terakhir untuk ciri fakta akaun simpanan tetap ialah disediakan sijil simpanan. Okay. Yang ketiga, berkenaan akaun simpanan, akaun semasa, biasanya untuk penggunaan akaun semasa, tujuannya boleh untuk tujuan peribadi, tapi pada kebiasaannya untuk perniagaan. Jadi biasanya kalau syarikat-syarikat ataupun orang persendirian yang melakukan perniagaan, sudah pasti mereka akan menggunakan akaun semasa. Kenapa? Kerana untuk akaun semasa boleh membuat pembayaran menggunakan cek. Jadi syarikat besar biasanya kalau pembayaran tersebut melibatkan jutaan-jutaan ringgit, maka tidak praktikal kalau dibuat pembayaran menggunakan cash. Maka sudah pasti boleh dibuat menggunakan sehelai kertas cek sahaja bagi mewakili pembayaran yang berjuta-juta tersebut. Yang ketiga, tiada kadar faedah yang ditawarkan, bahkan bank akan mengenakan charge perkhidmatan kerana menggunakan akaun semasa. Selain daripada itu, terdapat kemudahan overdraft, iaitu pemilik akaun akaun semasa boleh membuat pengeluaran melebihi bagi akaun yang ada.
Namun, pihak bank akan mengenakan charge faedah terhadap overdraft tersebut. Jadi ini adalah fakta-fakta penting yang murid perlu ingat dan fahami dalam bahagian simpanan. Sekarang kita lihat pula untuk pelaburan. Okay. Konsep pelaburan sudah pasti berkenaan pulangan pada masa hadapan. Maksudnya kita melaburkan suatu aset ataupun yang ada pada kita dalam bentuk uang dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan pulangan yang lebih besar di masa hadapan. Dan biasanya pulangan itu dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Terdapat 3 jenis pelaburan. Yang pertama saham, yang kedua amanah saham, yang ketiga hartana. Kita lihat dahulu untuk saham. Biasanya syarikat akan menerbitkan saham untuk tujuan mengumpul dan mendapatkan suntikan modal daripada pihak yang lain. Dan siapa yang membeli saham bagi syarikat tersebut, mereka juga dikira sebagai sebahagian daripada pemilik syarikat, namun ianya bersyarat. Dan untuk setiap pembeli saham, mereka akan dapat pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Yang kedua adalah amanah saham. Amanah saham kata kuncinya dikendalikan oleh syarikat unit amanah. Syarikat ini akan mengumpul modal daripada pelabur-pelabur yang membeli saham tersebut dan kemudian syarikat ini akan melaburkannya semula ke tempat yang lain agar pulangannya itu lebih menguntungkan. Itu untuk amanah saham. Yang ketiga, hartana. Kata kuncinya daripada harta, tanah. Kerana melibatkan pelaburan aset tidak alih. Seperti rumah, tanah, kedai, bangunan, ladang. Nah, itu adalah jenis-jenis pelaburan hartana terhadap aset tidak alih. Dan bentuk pulangan yang akan diperolehi adalah dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Jadi, kesemua fakta-fakta ini murid perlu hafal agar boleh membezakan bagi setiap jenis pelaburan dan simpanan tersebut. Jadi kita coba lihat jenis soalan yang mungkin akan keluar di dalam peperiksaan nanti. Berikut contoh soalan tersebut. Biasanya keluar dalam bahagian B, PT3, yaitu bahagian B ini lebih kepada sama ada melibatkan padanan, mengisi ruang kosong, betul salah dan yang berkaitan. Okay, untuk yang soalan padanan, biasanya akan diberikan pernyataan dan murid perlu memadankan pernyataan tersebut kepada jenis-jenis simpanan atau pelaburan yang sepadan sesuai dengan pernyataannya. Okay, kita lihat bagaimana kaedahnya. Kita akan tandakan key point ataupun kata kunci dalam setiap pernyataan dahulu. Okay. Kita lihat sama-sama. Melvin ialah seorang peniaga menyimpan sejumlah wang di bank untuk tujuan mengeluarkan cek. Kata kuncinya cek. Okay. Apabila hendak membayar kepada pemiutang. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, Dewi menyimpan duit raya sebanyak 500 di dalam bank. Nah, yang ini menyimpan duit raya di dalam bank. Kata kuncinya kita gariskan dahulu. Yang ketiga, Kenny membeli 2.000 share bagi syarikat Gamuda. Okey. Dan kata kunci yang lain adalah bursa saham. Itu kata kuncinya. Yang keempat, Syaril menyimpan sebanyak 25.000 untuk tujuan membiayai pendidikan pada masa hadapan. Yang ini untuk masa hadapan. Membiayai pendidikan pada masa hadapan. Kata kuncinya. Untuk yang kelima, Andrea menggunakan wang yang diterima daripada bapanya untuk membeli satu lot kedai. Kata kuncinya lot kedai. Masih ingat yang tadi? Lot kedai. Dan yang terakhir, Cikgu Linda membeli 5.000 unit amanah saham Bumi Putra. Di sini ada kata kunci amanah saham. Sekarang kita lihat
setiap pernyataan yang telah ditandakan kata kuncinya terhadap jenis-jenis akaun dan pelaburan di sebelah kanannya. Yang tadi pada slide simpanan, hanya ada satu saja jenis akaun simpanan yang menggunakan cek. Sudah pasti akaun tersebut adalah akaun semasa. Kita boleh buat tandaannya begitu. Untuk pernyataan yang kedua, Dewi menyimpan duit rayanya sebanyak 500 di dalam bank. Maksudnya terdapat lebihan pada duitnya, kemudian dia simpan pada akaun pribadinya. Akaun pribadinya ini merujuk kepada akaun simpanan. Untuk pernyataan yang ketiga, kata kuncinya bursa saham 2000 unit share. Kalau murid tidak pasti jawapannya, boleh tinggalkan dahulu. Tidak semestinya kita ikut urutan. Boleh jawab dari bawah, tengah, ataupun mengikut murid sendirilah. Pilih mana satu. Kalau rasa-rasanya tidak yakin ataupun ragu-ragu, biarkan dahulu. Kita cari yang lain. Yang ini yang senang. Andrea menggunakan wang simpanan untuk membeli lot kedai. Lot kedai yang tadi hartanah. Kita tandakan di sini. Sekurang-kurangnya pilihan jawabannya akan berkurang. Seterusnya, Cikgu Linda membeli 5.000 unit amanah saham. Di sini ada amanah saham. Sudah pasti yang di sini jawabannya adalah amanah saham. Senang. Oke, ada dua lagi pilihan jawaban. Yang pertama adalah Syahril menyimpan 25.000 di dalam bank untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Maksudnya ada tempoh matang bagi setiap simpanannya pada masa yang akan datang. Maka untuk pernyataan ini sudah pasti pilihannya adalah akaun simpanan tetap. Yang terakhir, 2.000 unit ini merupakan saham yang ditawarkan oleh syarikat Gamuda, diterbitkan olehnya, maka pernyataan ketiga merujuk kepada saham. Begitu kaedah cara menjawab soalan yang berkaitan tentang subtopik pertama, jenis akaun, jenis simpanan dan pelaburan. Jadi macam mana? Dapat sudah gambaran bagaimana cara menjawab soalan tersebut? Jadi cikgu harapkan murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Jadi sebagai latihan pengukuhannya, ada soalan uji minda 3.1a yang perlu murid laksanakan. Jadi bolehlah jawab soalan ini sebagai latihan pengukuhan agar pemahamannya lebih mantap. Jadi boleh jawab di dalam buku latihan masing-masing. Dan selepas jawab, jangan lupa buat perbincangan dengan guru mata pelajaran masing-masing. Daripada cikgu untuk sesi kali ini, berharap sangat ilmunya bermanfaat, dan jika anda merasakan ilmu ini bermanfaat, tolong kongsikan manfaatnya kepada rakan-rakan yang lain agar tersebar manfaatnya untuk semua murid. Daripada cikgu, sekian saja daripada cikgu pada kali ini. Sampai berjumpa lagi untuk sesi PDP online akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.